Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi kelas. Jadi hari tu cikgu akan buat pembekalan untuk latihan 4.1 awak, iaitu latihan nisbah awak. Jadi kebanyakan yang cikgu tengok jawapannya betul tapi kurang tepat. Banyak yang hantar kerja kepada cikgu, jawapannya betul tapi kurang tepat. Kurang tepat. Apa maksudnya kurang tepat? Okey. Cikgu buka slide. Latihan awak. Di rumah awak semua tu. Okey, nampak Azati? Nampak sih? Nampak cikgu. Nampak ah? Okey. Kita mula Nampak dulu juga. dengan latihan awak. Latihan awak tu adalah yang saya bagi pada 2 minggu yang lepas sebelum awak cuti, yang banyak awak dah hantar dengan saya sebelum cuti lah. Tetapi banyak yang saya nampak dalam latihan awak, banyak yang stuck dekat benda yang sama, jawapan yang sama. Jadi untuk cikgu nak akan jelaskan macam ni jawapan sebenarnya untuk setiap soalan tu. Jadi untuk awak yang lain, awak yang akan nonton video cikgu tu, awak kena buat pembetulan. Cikgu nak awak buat pembetulan untuk soalan yang cikgu beri tu. Jadi yang first sekali soalan simple je. Cikgu akan pakai pen merah. Okey. Soalan simple je. Yang pertama tu, ungkapkan yang berikut sebagai nisbah dalam bentuk A kepada titik bertindih tu, kepada B kepada C. Jika dia suruh ungkapkan dalam bentuk A kepada B kepada C, awak kena ingat 3 dulu. Tiga dulu tu, yang 3 syarat tu. Yang pertama, mesti ada titik bertindih. Yang kedua, mesti unit sama. Yang ketiga, mestilah ringkas, dipermudahkan. Okey, jap cikgu. Okey. Okey, tulisan cikgu tak apa cantik dah. Okey. Permudah. Okey. Ni yang 3 rule yang perlu awak tahu. Yang pertama ialah awak kena ada titik bertindih. Yang pertama. Yang kedua, awak kena ada unit yang sama. Yang ketiga, awak kena permudahkan. Okay, berdasarkan soalan nombor 1 ni. Soalan nombor A, 20 saat kepada 15 saat kepada 10 saat. Jika awak nampak, jika pasaran soalan cikgu ni dia dah ada titik bertindih. Jadi, jika dia dah ada titik bertindih, apa yang awak perlu buat adalah awak kena buang saja yang kena tengok lagi yang kedua ni. Unit sama ke tak unit dia? Unit sama ke tak? Jika pertama dia ada, awak kena tengok syarat yang kedua dia, iaitu unit sama. Okey, jika kita perhati 20 saat, 15 saat, 10 saat. Jadi dia sama. Jika dia sama, awak boleh potong. Awak boleh potong. Dia akan jadi 20 kepada 15 kepada 10. Unit yang sama. Awak dah dapat unit yang sama dah. Jadi jika awak dapat unit yang sama, awak tengok yang ketiga, iaitu pemudahkan. Pemudahkan. Jadi jika nampak di sini, kebanyakan awak jawab sampai sini saja. Betul, tapi kurang tepat. Apa dimaksudkan dengan kurang tepat? Sebab dia kurang tepat, awak sikmolah yang ketiga tu, iaitu pemudahkan. Jadi macam mana cara awak nak pemudahkan? Awak kena bahagikan dengan nombor-nombor tu. Sama awak nak bagi nombor 2, 3, 5, 7. Nombor perdana tu. Okey, first kali awak try bagi 2. Si dapat sebab 15 tu. Awak try bagi 3 lagi.
3 pun Cik dapat sebab 10 tu. 3 bagi 10. Awak dapat nombor perpuluhan. Cik mahu. Payah awak try lah bagi dengan 5 tu. Bila awak try bagi 5, awak dapat bagi 5 tu. Bila awak dapat, awak akan dapat jawapan 4 kepada 3 kepada 2. Itulah jawapan yang sebenarnya. Jawapan awak atas tu betul, cuma kurang tepat. Jadi, jika soalan tu dia ada 2 markah, awak akan dapat 1 markah saja. Jika jawapan tu 1 markah, awak akan dapat kosong. Jadi, untuk soalan ni, siapa yang jawab sampai di sini, cikgu bagi 0.5. Jika siapa yang dapat jawab sampai sini, cikgu bagi 1. Jadi awak kira lah berapa markah awak dapat. Jadi untuk soalan B pula, 40 gram kepada 5 kilogram kepada 1,500 gram. Okay, sama juga, awak tengok rule pertama. Okay, rule pertama, okay, nombor 1, titik bertindih. Okay, dah. Jadi awak pergi ke rule kedua. Rule kedua, awak tengok unit yang sama. Jika awak perasan, unit dalam latihan cikgu begitu, yang soalan B tu, unit yang sama. 400 gram kepada 5 kilogram kepada 1,500 gram. Jadi unit yang sama. Jadi awak kena buat jadi unit yang sama. Sebabkan dua ni ada kilogram, ada gram. Jadi awak kena ubah yang tengah jadi gram juga. Caranya 5 kg darab 1,000. Okay, darab 1,000 bersama dengan 5,000 gram. Jadi awak akan dapat 400 gram kepada 5,000 gram kepada 1,500 gram. Jadi jika awak dapat tu, awak boleh potong. Potong tu. Jika dah potong, awak tanggal lagi soalannya pemudahkan. Pemudahkan. Awak pemudahkanlah. Awak bahagikan tu. Bahagikan yang di bawah tu. Sampai awak dapat nilainya, nilai kecilnya. Macam cikgu senang je. Jika cikgu nanggap, okey, ada kosong-kosong belakang tu. Cikgu potong je. Kosong-kosong potong, kosong-kosong tu potong, 2 lagi kosong tu potong. Sebab kosongnya awak boleh potong biar je. Cik ada masalah. Jadi awak akan dapat 4 kepada 50 kepada 15. Jadi itulah jawapan muktamadnya. Selepas awak pemudahkan daripada 400 gram kepada 5,000 gram kepada 1,500. Itulah jawapannya. Tepat. Okay. Boleh faham kelas? Setakat tu boleh faham tak? Faham je, faham. Faham. Okey, soalan nombor 2 pula. Kita teruskan soalan nombor 2. Tentukan nisbah yang berikut adalah setara. Setara bermaksud sama. Sama. Okey. Soalan nombor A tu 5 kepada 2 kepada 7 dan 15 kepada 6 kepada 28. Jadi, apa maksudkan setara ialah apabila awak darabkan nombor tu kepada setiap nombor tu, akan jadi nombor seperti itu. Ia baru setara. Jika awak dapat nombor yang seperti itu, awak maksudnya adalah setara. Okey, sebagai contoh. Okey, itu jawapan 5 kepada 2 kepada 7. Jadi awak tahu 5 darab 15, 5 kepada 15 tu awak kena darab 3. Jadi awak polahlah sama dengan 5 darab 3. Supaya sebelah tu pun awak darabkan dengan 3. Okay, cikgu kecilkan sikit supaya senang. Okay, 5 kepada 2 kepada 7. Jadi sebelah tu pun awak darabkan dengan 3. 5 darab 3
Okey, 2 darab 3 supaya okey, 7 pun awak darabkan 3. Kemudian awak cari jawapan ni. Awak akan dapat 5 darab 3 15 kepada 2 darab 3 6, 7 darab 3 iaitu 21. Apabila awak dapat itu, awak tanggal sikit-sikit. Okey, 15 sama, 66 sama, 21, 28 sama. Jadi apabila ada satu nilai yang sama, awak boleh katakan bahawa 5 kepada 2 kepada 7 dan 15 kepada 6 kepada 28 ialah nisbah tidak setara. Awak boleh hadapi aja. Awak boleh hadap nisbah setara. Jadi, jawapannya A adalah 5 kepada 2 kepada 7 dan 15 kepada 6 kepada 28 ialah nisbah tidak setara. Senang je. Jadi awak ambil sigit nombor ada je. Sigit nombor tu, awak cari dulu. Okey. 5 darab berapa jadi 15? Mesti 5 darab 3. Apabila awak dapat darab 3 detik, awak darabkan tu pun darab 3, yang 7 tu pun darab 3. Awak boleh macam tu. 5 darab 3, 2 darab 3. Dan 7 darab 3. Awak dapat jawapan, awak bandingkan jawapannya. 15 sama, 6 sama, 21, 28 sama. Jadi, nisbah setara. Okey, soalan nombor 2 tu pula, 7 kepada 3 dan 35 kepada 15. Jadi di situ awak kena cari dulu sigit tu. Tanggal awak sigit dulu. 7 darab berapa jadi 35. Awak kena cari 7 darab berapa? 7 darab 5. Bila dapat tu awak dapat tu darab 5. Jadi yang sayangnya awak mesti boleh 7 darab 5 3 darab 5. Cik lawang. 7 pada 3 sama dengan 7 darab 5 kepada 3 darab 5. Okey, awak dah biar. Jadi apabila dah dapat itu, awak darabkan je lah ujungnya. Awak akan dapat 7 darab 5 pun awak akan dapat, of course, 35. Yang kedua tu, 3 darab 15. Awak akan dapat 15. Kemudian awak bandingkan. 35 sama, 15 sama. Jadi apabila awak dapat jawapan yang sama dengan nilai yang atas tu, jadi awak boleh padah 7 kepada 3 dan 35 kepada 15 ialah nisbah setara. Awak boleh padah ya? Nisbah setara. Itulah cara untuk cari nisbah setara. Iaitu soalan biasa yang akan ditanya untuk soalan nisbah saja. Soalan nisbah, cari nisbah setara dan awak kena carilah nisbah setara. Sama ada nisbah yang diberikan setara ataupun tidak. Awak kena cari. Jadi untuk soalan yang ketiga pula, ungkapkan setiap nisbah yang berikut dalam bentuk termudah. Jadi dalam bentuk termudah tu, cikgu dah ajar dulu, awak boleh guna faktor sepunya. Faktor sepunya terbesar. Jadi cara nak guna faktor sepunya terbesar ya, awak kena buat macam tu. 30, 54, 36. Okey, sebelum cikgu lupa, setiap soalan tu satu markah
tu pun 1 markah. Jadi si ada 0.5 sebab soalannya direct. Jadi si ada 0.5. Jadi soalannya 1 markah. Okey, untuk soalan tu pula, soalan B tek 3 tek, ungkapkan setiap nisbah yang berikut dalam bentuk termudah. Jadi yang first tu 30 kepada 54 kepada 36. Jadi awak kena pola dalam bentuk dalam bentuk faktor sepunya terbesar. Jadi pola 30 54 36. Jadi awak boleh bagikan dengan 4 tiga nombor tu. 2, 5, 7, 2, 3, 2, 3, 5, 7. Dan nombor seterusnya adalah 11 sepatutnya. Awak boleh bagikan dengan nombor perdana tu. Perdana. Macam cikgu pun cikgu si faham. Cikgu akan guna 2, 2, 2, 2. Boleh, tak ada masalah. Awak boleh guna 2, 2, 2 sampai habis. Tak ada masalah. Tapi awak boleh guna juga 3. Seandainya boleh bagi 3. Okey. Untuk contoh, cikgu guna 3. Okey, 3. 3 bagi 30, awak akan dapat 10. 54 dibagi 3, awak akan dapat jawapan 18. 18. Lepas ia 36 bagi 3, awak akan dapat jawapan 12. Jawapan. Tapi jawapan tu belum tepat tu. Tu masih boleh dipermudahkan. Jadi awak pakai, okey. Pakai apa? Pakai 2. Awak pakai 2 lagi. Jadi awak pakai 2, awak bagikanlah tu. 10 bagi 2, 5. 18 bagi 2, 9. 12 bagi 2, 6. Okey. Jika ada dapat jawapan itu, awak try bagi lo. Tu siapa bagi 2? Okey. 5 tu siapa dia bagi 2? 5 dapat dibagi dengan 5, tapi awak bagi sebelah tu. Okey, si dapat 9 tu siapa bagi 5. Apabila nombor libah tu si dapat dibagi dengan nombor tepi tu, awak boleh madah ya bahawa nilai termudahnya adalah 5 kepada 9 kepada 6. Ya je. Cara ringkas awak nak cari nombor termudah. Dalam bentuk termudah tu. Awak boleh awak makin 2. Tak ada masalah. Tapi cikgu mau ambil sikit je kotak nak dipodah. Jadi cikgu makin 3 direct. Jawapannya adalah 5 kepada 9 kepada 6. Jadi jika ada di antara awak mula sekali aja, awak akan dapat 0.5. Jika awak dapat jawapan full macam cikgu tu, awak dapat 1 markah. 1 markah. Jika awak mula sikit je, awak dapat 0.5. Jika awak mula full sampai habis jawapan tu, jadi awak akan dapat 1 markah. Seterusnya, soalan B pula. 64 kepada 40 kepada 88. Sama juga, awak kena guna cara cikgu. Supaya awak boleh senang faham lah. Okey, kita guna cara faktor sepunya terbesar. Okey, faktor sepunya terbesar. Jadi untuk awak kena masukkan nilai dulu. 64, 40, 88. Jadi awak guna balik yang tepi tu. Macam cikgu makin 2 lah untuk selamat. Cikgu makin 2. Okey, cikgu makin 2. Okey, akan dapat jawapan. Okey, jawapan untuk 32. 2 tu 20 tu 44. Tu jawapan yang pertama. Jadi siapa yang mula sampai tu, cikgu bagi 0.5 lah sudah. Cikgu bagi 0.5. Siapa mula sampai tu, cikgu bagi 0.5. Tapi
sebenarnya tu masih boleh dipermudah. Jadi awak bahagikan 2. Bagi kedua lagi, awak akan dapat 32 bagi 2. Awak dapat 16. Tu awak dapat 10. Tu pun awak dapat 22. Jika awak perasan, benda tu pun masih boleh dibagi dengan 2. Sebabnya nombor genap. Asalkan nombor genap nombor yang bukan nombor ganjil, nya masih boleh dibagi dengan 2. Apabila awak nampak nombor genap semua tu, awak bagi dengan 2. Nombor bagi 2. Jadi 16 dibagi 2, 8. 10 bagi 2, 5. Okey, 22 bagi 2, 11. Okey, awak dapat 8, 5, 11. Jadi jika awak nampak, jika awak pasang situ, okey, 8 tu masih boleh bagi 2, tapi 5 si dapat. 11 si dapat. Awak cari yang lain ni. 3. 8 si dapat bagi 3. Okey, si pakai. 5, 8 si dapat bagi 5. Si dapat. Okey, 8 si dapat bagi dengan 7. Si dapat. Jika awak sampai si dapat tu, maksudnya tu lah jawapan yang betul ya. Jawapan yang dalam bentuk pemudah adalah 8 kepada 5 kepada 11. Jadi itulah jawapannya. Okey. Setakat tu boleh faham kelas? Faham cikgu. Faham ah? Okey. Tu adalah pembetulan untuk soalan untuk jawapan awak itu. Jadi cikgu akan bagi pembetulan tu dalam kelas awak lepas habis kelas tu. Jadi kita akan teruskan dengan sikit lagi yang awak perlu belajar gitu. Okay. Berapa orang ada kelas cikgu? Oh, seorang. Ya, aduh, ya berarti seorang je kelas cikgu. Cara Zati. Ya, kita akan teruskan juga. Belajar tu sesuatu yang penting, sesuatu yang pernah habis. Jadi kita kena sentiasa belajar. Jadi cikgu akan bagi slide sikit pada awak. Mesti banyak tu sebenarnya. Sedikit je. Jadi sebelumnya cikgu akan tunjukkan video untuk awak secara faham secara ringkas lah apa yang awak belajar hari itu. Okey. Mun si dengar suara pada cikgu ah.
Ia adalah video secara ringkas apa yang awak akan belajar hari itu. Jadi untuk cikgu teruskan benda tu, selamat dalam masa mungkin 1.5 jam tu lagi. Okey. Untuk kadar, kita akan belajar kadar. Okey. Jadi first kali, apa yang awak perlu tahu? Apa yang awak perlu faham? Apa yang awak perlu dapat hari itu? Ini yang first, awak perlu tahu mengenal kadar secara ringkas. Jadi awak faham apa itu kadar secara ringkas. Jadi yang kedua, awak mampu menyelesaikan masalah melibatkan kadar. Jadi awak tahu cara menyelesaikan suatu pengiraan tu yang melibatkan kadar. Apa-apa aja masalah melibatkan kadar, awak boleh selesaikan. Jadi ini dua benda yang okey, nampaknya cikgu ada masalah lain. Jadi kita akan tunggu sekejap. Okey. Dengar si suara cikgu. Dengar cikgu. Cikgu hilang bentar dek. Lain cikgu mana hilang dah. Malah hai lain cikgu kita dek. Okey. Jadi cikgu nak akan terangkan sikit lagi mengenai apa yang awak belajar itu. Jadi cikgu ulang balik . Nampak si skrin? Nampak kah slide? Nampak cikgu, nampak. Terima kasih cikgu nampak. Apa yang awak perlu tahu hari itu, yang first sekali, awak kena tahu apa itu kadar. Apa itu kadar secara ringkas. Jadi yang kedua, awak perlu tahu awak mampu menyelesaikan masalah melibatkan kadar. Jadi awak tahu cara nak menyelesaikan banyak pengiraan melibatkan kadar. Jadi kadar tu sangat ringkas, sangat senang untuk awak faham. Sebabnya hanya ada segi aja yang awak perlu faham benda. Okey, cikgu akan teruskan dulu sebelum cikgu nak huraikan lebih banyak lagi. Jadi yang first, apa itu kadar? Kadar diungkapkan dalam sebutan satu kuantiti seunit dari kuantiti yang lain. Maksudnya, unit bagi kadar ialah unit bagi pengangka dan per unit bagi penyebut. Okey. Hubungan antara nisbah dan kadar. Dalam buku teks awak, dalam aktiviti penawakan 1, kita membandingkan dua kuantiti yang berbeza. Misalnya dalam
285 kilometer kepada 3 jam per 3 jam. Kita membandingkan jarak yang dilalui dalam kilometer dengan masa yang diambil dalam jam. Nisbah 285 kilometer kepada 3 jam dikenali sebagai kadar. Jadi kadar menunjukkan dua kuantiti yang berbeza berhubung antara satu sama lain. Jadi untuk senang faham, cikgu akan beri awak sige contoh ringkas. Sige contoh ringkas. Jadi, cikgu ada soalan. Cikgu minum kopi. Minum 2 iga kopi. 2 iga gelas kopi. 2 iga gelas kopi. Cikgu boleh minum kopi, 2 iga kopi tu, 2 kopi dalam masa 2 minit. Jadi berapa siga kopi yang cikgu, berapa minit yang cikgu boleh minum untuk siga kopi? 1 minit. Yes, 1 minit betul. Jadi caranya untuk kadar bersamaan dengan awak ambil depan dulu 2 iga kopi per 2 minit. 2 iga kopi per 2 minit. Jadi awak akan dapat awak pemudahkan, awak akan dapat satu kopi per 1 minit. Jadi jawapannya untuk awak tulis 1 kopi per minit. Jadi awak sebelum tulis 1 minit tu. 1 minit lah. 1 minit. Jadi awak tulis itu je, sibuk tulis 1. Yang di bah tu awak sebelum tulis 1, awak tulis per minit je. Maksudnya 1. Dia dah ada 1. Untuk soalan 2. Iaitu soalan 1. Soalan cikgu. Okey. Soalan 1 cikgu. Okey. Untuk soalan nombor 2 cikgu. Jadi soalan nombor 2 cikgu. Cikgu daripada sekolah tu. Okey, cikgu beri tu okey. Okey, tu B. B tu okey, tu pasar lah, pasar. Tu pasar. Tu sekolah. Okey. Jarak daripada sekolah Beladin ke pasar tu adalah 500 meter. 500 meter. Contoh. Okey. Cikgu ambil masa tu jalan kaki tu dalam masa 5 minit. Jadi berapa jarak seminit cikgu pergi ke pasar? Kira. Berapa? Berapa kadar yang cikgu pergi ke pasar? Cikgu. 100 meter. 100 meter? Lengkap apa? Lengkap ke jawapan? Jawapan betul dah, tapi nya lengkap. 100 meter? 100 meter dalam 1 minit. Dalam 1 minit pun boleh. Jawapannya boleh. Okey. Bermaksud, okey. Kadar tu, kadar sama dengan, okey, kita anggap jaraknya 500. Cikgu ada 500 dalam 5 minit. Dalam 5 minit bermaksud 500 tu bahagi dengan 500 meter bahagi dengan 5 minit. Okey. Jadi kita akan dapat, awak bahagikan tu. Bahagikan, awak akan dapat 100 per 1 minit. Apabila awak dapat 1 untuk 10, awak bahagi. Jadi jawapannya kelak minit. Jadi mau dapat 1 sebelum bahagi. Sebelum awak nak pemudah lagi, mau awak dapat 1 di bawah tu. Jadi awak akan dapat jawapannya 100 meter per 100 meter per minit.
Jawapan tu boleh, jawapan sebulan awak tu boleh, tidak masalah. Asalkannya sama maksud. Jadi cikgu bergerak ke pasar dalam kadar 100 meter per minit. Jadi ialah perlu awak faham secara apa yang berkenaan kadar tu. Jadi, okey. Untuk contoh 5 dalam buku teks awak. Okey. Nyatakan dua kuantiti termasuk unit bagi ukuran yang terlibat dalam setiap situasi. Okey. Jika awak perasan, soalan A tu, Fatin membeli 2 kilo mangga dengan harga RM10. Jadi kadar tu biasanya awak dah guna dalam kehidupan seharian awak. Contohnya awak beli payak. Orang beli payak tanya madah. Orang kedai tak madah tak. Okey, mun awak beli 2 kilo, harganya RM16. 2 kilo harganya RM16. Jadi sekilo berapa? Maksudnya sekilo bersamaan dengan RM8. Kilo sama dengan RM8. Jadi cara untuk kira kadar tak, awak ambil yang depan tu. Jadi awak bahagikan dengan yang belakang tu. Jadi untuk yang first. Jadi harga awak letak di atas. Yang penting awak kena ingat harga tu, asalkan soalan yang melibatkan harga tu awak kena letak di atas. Okey. Jadi kadarnya tu AM10 bahagi 2 kilo. Jadi jawapannya kelak awak akan dapat AM 5 per kilogram. Jadi kuantiti yang terlibat ada dua. Satu adalah jisim, kilogram. Yang pertama, yang kedua tu. Yang kedua adalah jumlah wang. Jadi dua unit yang terlibat mestilah berbeza. Jadi itulah. Yang pertama di unitnya AM, duit. Yang keduanya unit kilogram. Jadi dua unit yang berbeza. Jadi awak bandingkan dua unit. Untuk soalan B pula. B. Sebuah kereta menggunakan 1 liter petrol untuk perjalanan sejauh 12 km. Petrol pun sama. Petrol lah, mana awak faham secara ringkas. Awak beli minyak motor di pasar. Awak beli minyak motor dengan harga RM2. RM2 yo awak boleh bergerak sejauh 10 km. RM2. Jadi secara ringkasnya awak faham. Jadi RM1 yo boleh hembak awak sejauh 5 km. Ya secara mun awak faham secara apa yang awak pola seharian. Jadi untuk tu pula yang ada situ 1 liter petrol untuk perjalanan sejauh 12 km. Jadi awak kena bandingkan kadarnya. Biasanya kilometer tu biasanya nang akan di atas. Di atas. Jadi awak akan dapat kilometer, first kilometer 12 kilometer bahagi dengan 1. Jadi awak akan dapat jawapan akhirnya kelak adalah 12 kilometer per liter. Per liter. Cikgu ringkaskan. Tapi jangan awak boleh hitung. Jawapan sebenarnya kelak awak akan dapat hitung. Kilometer per liter. Awak dapat hitung. Jadi unit yang berbeza yang dibandingkan adalah unit jarak dan isi padu. Ya yang perlu awak faham. Jadi kadar tu senang je sebenarnya mun awak faham. Kadar tu berapa barang per satu. Per satu. Awak mesti faham dah angka situ. Diungkapkan dalam satu kuantiti. Maksudnya satu kuantiti tu dibah tu mesti satu. Dibah tu mesti satu. Cik bolehnya macam tu. Apabila awak angka tu 2,
Dua tu awak kena jadikannya satu. Jadi awak bagilah. Untuk bagi. Awak akan dapat 5/1. Jadi apabila awak dapat 5/1 tu, barulah jawapannya betul. Ya, perlu tahulah. Jadi soal tu menukar unit ukuran kadar. Okey, yang pertama, 2 gerai menjual tomato cherry yang dihasilkan dari tanah tinggi Cameron. Gerai manakah yang menjual tomato cherry dengan harga yang lebih mudah? Untuk membuat perbandingan kadar harga, penukaran unit perlu dilakukan terlebih dahulu. Jadi, kadar tu boleh jadi untuk awak membandingkan harga di kedai. Biasa orang angkat harga, berapa cabai kedai tu? Berapa cabai kedai tu? Awak bandingkan harganya, berapa ringgit per kilo. Macam tu. Okey, macam tu soalan tu. Okey, kita langgar. Kita jadikan soalan tu per kilo. Per kilo. Sebab kilo tu satu. Jadi senang awak nak asyik perlu ubah lagi. Jadi soalan itu, jika pasan, itu dah badah dah RM 15 per kg. Jadi 10 awak ubah lagi. Untuk soalan tu, itu. Jadi awak kena ubah yang dibah tu. Okay, RM 8 per 500 gram. Jadi untuk jadikan untuk 1 kilo, awak kena darab 2. Atas pun awak kena darab 2. Jadi awak akan dapat RM 16 per 1000 gram atau bersamaan dengan RM 16 per 1 kilo. Jadi grade ni yang murah. Grade A ke grade B? Kelas? Jadi grade ni yang murah jual tomato dek. Nampak sih? Nampak cikgu. Nampak. Jadi grade ni yang murah jual tomato. Grade A ke grade B? Tu harganya RM 15 per kilo. Yang itu RM Grade B ke? Grade B? Betul lah grade B. Sebab grade B tu walaupun yang ada situ RM 8 per 500. Lain lekat cikgu, lain lekat. Lain lekat. Salah. Tak cikgu ada malah video awak. Jadi jawapan tu awak akan dapat situ A tu per kilo tu 500 gram, setengah kilo. Jadi mun awak tu jadi sekilo, berapa tu sekilo? Mun awak jadikan tu sekilo. Mun awak jadikan tu sekilo, awak akan dapat RM16. Tu RM15 sekilo. Tu RM16 sekilo. Bermaksud kedai yang murah adalah kedai A. Betul. Betul lah kedai A dek. Jadi kedai A yang murah sebab kedai A lah yang menjual harga walaupun nya per kilo tapi nya RM15. Sebab tu ditukar kita kepada kilo nya akan jadi RM16. Mahal. Mahal. Okey. Tu untuk pengiraan dek. Kadar harga tomato di gerai B. Okey, kita kena ubah dia jadi per kilogram. Jadi RM8 bagi 500 gram. Jadi awak darab 2. Sebab awak nak jadikan 500 gram tu sekilo. Jadi 8 darab 2 bersama dengan 16. 500 darab 2 bersama dengan 1000. 1000 bersama dengan 1 kilogram. 1000 gram bersama dengan 1 kilogram. Jadi awak akan dapat RM16 per kilogram. Jadi harga tomato di gerai A lebih rendah berbanding harga tomato cherry di gerai B.
ialah yang dapat awak rumuskan daripada gerai A dan gerai B tadi. Maksudnya gerai A tu murah lagi. Walaupun yang jual per kilo. Murah lagi. Okey, untuk soalan B. Soalan nombor 6, contoh 6 tu ya. Dalam buku teks awak. Okey, Rajan. Sekejap cikgu nak cek. Okey, Rajan menunggang basikal dengan dengan laju 5 meter per saat. Jadi, tukarkan 5 meter per saat kepada kilometer per jam. Jadi, yang tu, soalan yang menyuruh awak tukar unit ni. Tukar unit. Daripada 5 meter per saat, awak tukar kepada kilometer per jam. Jadi, caranya, awak kena buatlah 5 meter kepada 1 saat. Sebabnya per saat jadi 1 saat. Jadi awak akan dapat 5 meter bahagi 1 second. Sebabnya per-nya sama juga dengan 5 meter 1 saat. Jadi untuk awak tukar tu kepada jam, untuk second kepada jam dan meter kepada kilometer. Jadi awak kena bahagikan. Maksudnya bahagikan 1000 untuk dapat kilometer, 5 bahagi 1000. Supaya awak kekalkan bahagi tu untuk dapatkan jam. Per sekali darab 60. Kena pio. Sebab awak kena faham. Saat, minit, jam. Jadi lompat pertama tu awak kena 60. Lompat yang kedua awak kena 60. Jadi saat kepada minit 60 bagi 60. Minit kepada jam awak kena bahagi 60. Tu bahagi. Tu darab 60. Tu darab 60. Pure caranya. Jadi untuk tu awak akan dapat bahagi 1/60 darab 60 jam. Jadi awak akan dapat 5/1000 darab 60 darab 60 per 1. Sebab apa yang pandai terbalik itu, sebab apabila bahagi itu, pecahan dibahagi itu, pecahan. Contoh, cikgu beri contoh. 5 bahagi 3/2. Bila awak nampak itu 5 bahagi 3/2, nya sama juga dengan 5 darab 2/3. Nya sama. Sama aja. Sama untuk pecahan je, Jangan awak guna untuk benda lain, untuk pecahan je. Apabila awak nampak itu bahagi itu, awak boleh flipkan, awak boleh tukar. Tukarnya yang jadi awak darabkan 2 bahagi 3/3. Jadi untuk tu, apabila awak dapat itu, awak akan dapat, awak selesaikan masalah tu. 5/1000 darab 60 darab 60 bagi 1. Awak akan dapat 18 km jam. Jadi cikgu semua teruskan dengan soalan B tu sebab lampau complicated, terlalu susah. Jadi cikgu akan teruskan dengan pengiraan tu. Okey. Soalan pertama. Tukarkan unit yang diberikan, tukarkan kadar yang berikut kepada unit yang diberikan. Okey, contoh tu dia beri tu 240 km per minit kepada kilometer saat. Jadi mun cara cikgu, untuk cara cikgu 240
kilometer per meter. Tu cara cikgu. Jadi untuk tu 240 kilometer kepada kilometer. Jadi perlu ubah sebab sama aja. Jadi kekalkan yang atas tu. Tadi diubah tu minit kepada saat. Bila minit kepada saat atau tadi jam. Jadi tu ke situ bahagi 60. Tu ke situ bahagi 60. Jam kepada minit awak darab 60. Minit kepada saat awak darab 60. Jadi awak nampak situ minit kepada saat darab 60. Jadi per minit tu awak darab 60. Jadi salah. Minit tu darab 60. Jadi awak akan dapat 240 kilometer per 60 saat. Tapi masih boleh dimudah tu sebab 60. Nyomok 1. Nyomok 1. Nyomok jadikan 1. Okey, km betul, saat betul, tapi tu belum pemudahkan lagi. Jadi caranya awak bahagikannya lah. Awak bahagikan, bahagi, awak akan dapat jawapan 4/1. 4/1 4 kilometer per 1 saat. Jadi jawapannya awak akan dapat 4 kilometer per saat. Itu jawapannya. Jawapan untuk A, 4 kilometer per saat. Okey. Untuk soalan B pula. Okey, soalan B, 72 meter per jam kepada sentimeter saat. Sentimeter saat. Jadi untuk tu, awak pola cara cikgu tadi, 72 meter bahagi jam. Jam. First kali tukar yang atas dulu. Tukar yang atas. Apabila tukar yang atas, maksudnya 72 meter kepada sentimeter. Okey, untuk meter, sentimeter, kilometer, tu beza tu. Tu awak kena faham sampai bila. Okey, sentimeter kepada meter awak kena bahagi 100. Meter kepada kilometer awak kena bahagi 1000. 100, 1000. Jadi kilometer kepada meter awak kena darab 1000. Meter kepada sentimeter awak kena bahagi 100. Itu awak kena faham. Dua idea tu. Jam tu dengan Cikgu bukan meter ke sentimeter darab kah? Naik bahagi. darab. Nah. Okey, betul. Okey, meter kepada sentimeter darab 100. Jadi untuk tu, sebabkan meter tanya minta meter kepada sentimeter, jadi awak darabkan 100. Awak darab 100, awak akan dapat 7. Okey, cikgu ni kat sini tu. Macam kecil ya. Tempat cikgu tu. Cikgu nak kecilkan. Okey, 72 meter per jam. Jadi kita akan pola 72 darab 100 per jam. Okey, per jam. Jadi apabila awak dapat tu, first awak tukar yang atas dulu. Awak tukarkan yang atas dulu. Jadi bila awak tukar yang atas tu, awak akan dapat cikgu kat situlah 7200 sentimeter per jam. Okey. Bila awak tukar di atas tu, awak nak di bawahnya. Di bawahnya pun you mau tukar juga jam kepada saat. Awak angkat jam kepada saat tu, jam. Jam
kepada saat. Jadinya darab 60 darab udik dengan 60. Jadi awak akan dapat itu 7200 cm bahagi tu awak akan dapat, sebabnya tu 1 depan tu 1 jam per 1 jam. 1 jam darab 60 darab 60. Jadi awak akan dapat jawapannya, awak akan dapat 7200 per berapa? Cikgu lupa dah apa kiraan. Okey, 3600. Sebab 1 darab 60 darab 60 bersama dengan 3600. Jadi awak bagikanlah tu sentimeter tu saat. Awak permudahkan. Apabila awak permudahkan, awak akan dapat jawapan untuk potong 72 per 36. Awak bagi lagi sampai nilai tu 1. Sampai nilai yang 1. Jadi apabila cikgu bahagikan tu, cikgu bagi direct kan? Cikgu bagi direct, okay, 72 bagi 36. Cikgu akan dapat jawapan 2 per 1. Jadi jawapannya awak akan dapat 2 cm per saat. Tu jawapannya. Okay, tu cikgu nak mula dari saluk supaya awak siapa lagi siapa ya. Okey. Buat tulisan cikgu. Maaf cikgu, tulisan juga buat cikgu tu sebab cikgu dekat dekat notepad yang kecil. Jadi cikgu susah nulis. Jadi itulah jawapannya. 2 Paham sikit cikgu, paham sikit. faham sikit ah. Okey. Dah kelak awak mula latihan, awak akan faham juga. Jadi awak akan dapat 2 cm per saat. Jadi soalan C tu, soalan C. Okey, awak kena ubah jadi pecahan lo 15 per kilo. Okey. Jadi seperti yang cikgu ajar adik, yang first kali awak tukar yang atas tu dulu. Atas tu. Yang tu minta berapa kelas? Yang minta sen nak? Yang minta sen. Jadi mon sen tu kepada RM15 kepada sen, tu awak senang je kira tu. Sebab tu senang macam tu. Untuk jadi ke sen, awak pindahkanlah tu. Pindahkan kepada 2 titik perpuluhan. 1, 2. Jadi awak akan dapat 1,500 sen per kilogram. Sebabkan situ nya minta gram bukan kilo, jadi awak kena ubah lagi yang ribah tu. Okey, untuk ubah ribah tu 1,500 sen per 1 darab 1,000. Sebab kilogram kepada gram. Okey, kilogram kepada gram awak darab 1,000. Jadi awak akan dapat jawapan 1,500 sen per 1,000 gram. Jadi apabila awak dapat itu, awak boleh awak nampak tak kosong-kosong tu, cikgu dah ajar dah. Apabila ada pembahagian yang melibatkan kosong-kosong, awak boleh potong je. Contoh nak kosong-kosong tu ada DG. Potong je. Tu pun ada DG. Potong je. Asalkan kosong-kosongnya ada sama banyak. Atasnya sama banyak, di bawahnya sama banyak. Okey. Apabila awak akan dapat jawapan 15 per 10. 15 sen per 10 gram. Itu pun masih boleh diubah awak. Masih boleh dipermudah awak. Sebab awak nak jadikan dia paling kecil. Paling kecil. Jadi itu awak bagikan 5. Awak akan dapat 3 sen per 2 gram. Jadi jawapannya awak akan dapat
Awak akan awak bagi adik, awak bagi pun boleh, tidak masalah. Awak bagi pun awak boleh lah. Awak nak bahagi pun boleh, masih boleh, tapi awak nak biarkan macam tu aja pun boleh, tidak masalah. Jadi jawapannya awak akan dapat 3 sen per 2 gram. Itu jawapannya, 3 sen per 2 gram. 2 gram. Jadi boleh faham sih kelas? Sikit-sikit Datuk. Faham sih? Faham, cikgu. Faham ah? Okay, cikgu akan teruskan. Okay, itu cikgu akan skip ya soalan tu sebab siapa kelas awak. Jadi soalan tu, cikgu mau awak bola soalan tu. Sekejap, cikgu mau awak dapat ke soalan tu. Okay. Boleh, cikgu. Boleh ha? Kira. Sekarang. Boleh, cikgu, boleh. Kira. Soalannya ke cikgu? Okay. Soalannya, 50 kilometer per jam kepada meter saat. Awak kena tukarkan unit ni. Unit kadar tu. Okay, cikgu masuk dalam 3 minit. Tolonglah. Okay, seminit lagi.
Okey. Dapat sih? Siapa Ha? cikgu? Dapat. Jadi cikgu tunjukkan ah. Okey. Untuk awak tukarkan tu kepada meter saat, seperti cikgu ajar tadi, cara cikgu yang mudah sebenarnya supaya awak faham. Okey, awak kena pola tu jadi pecahan dulu. 50 kilometer per jam. Jadi first kali awak kena ubah yang atas dulu. Okey. Awak kena tengok 5 unit atas tu kilometer. Kilometer. Yang dipintanya meter. Jadi awak kena ubahkan dulu yang atas tu. Jadi cara ubahnya 50 kilometer, kilometer kepada meter, dia cikgu ajar adik. Tu bahagi 1000, kilometer kepada meter darab 1000. Jadi untuk tukarkan kilometer kepada meter, awak kena darabkan 1000 per jam. Jadi awak akan dapat 50,000 meter. Awak dapat 50,000 meter per jam. Jadi awak dah tukar yang atas tu awak tukar, yang beribah tu gig. Yang minta dibah tu jam kepada second. Jam kepada second. Awak kena jam kepada second. Untuk awak yang macam awak, jika awak ingat lupa, awak pola macam tu. Jam, minit, saat. Jadi saat kepada minit awak kena bagi 60. Minit kepada jam awak kena bagi 60. Jadi untuk jam kepada minit awak kena darab 60. Jadi minit kepada saat awak kena darab 60. Jadi disebabkan situ nya minta jam kepada second, jadi dia dua kali langkah. Jam kepada minit sekali, minit kepada saat sekali. Di situ awak akan dapat hinggaannya macam tu. 5,000 meter sama dengan 1, sebabnya 1 je tu, jam tu 1 jam sebenarnya. Tapi diingkah 1. Jadi awak akan dapat 1 darab 60 darab 60. Yo. Okey, sebenarnya atas tu tadi cikgu lupa 50 km per jam tu sebenarnya 1 tu sebenarnya. Depan tu ada 1. Tu pun ada 1, tu pun ada 1. Untuk awak yang si faham elak boleh letak 1. Sebenarnya per tu kilometer per jam tu nya sama dengan 50 km per 1 jam. Ya sebenarnya. Jadi untuk tu, kita sambung di untuk tu, 50,000 meter, awak akan dapat 1 darab 60 darab 60. Jadi awak akan dapat 5,000 meter darab 3,600 saat. Jadi awak bagilah guna kereta. 5,000 bagi dengan 3,600. 5,000 bagi 3,600. Awak akan dapat jawapan perpuluhan. Awak akan dapat jawapan perpuluhan. Tidak masalah. Untuk kadar, awak dapat jawapan perpuluhan, tidak masalah. Jadi jawapan yang awak akan dapat adalah, sebabkan tu 5,000 bagi dengan 3,600, awak akan dapat jawapan 1.39 meter per saat. Jadi itulah jawapannya sebenarnya. Adik boleh faham kelas? Boleh faham sih? Faham cikgu, faham. Faham. Jadi diajak untuk cikgu hari tu. Jadi cikgu nak terangkan sikit je lagi apa yang awak dah belajar itu tadi. Awak dah belajar
first sekali mengenal kadar secara ringkas. Jadi itu kadar. Apa yang awak faham secara kasar, kadar. Jadi tu tadi, kopi tadi, 2 minit, tu lah kadar. Sekolah ke pasar tadi, tu lah kadar yang awak kena faham secara ringkas. Dan yang kedua, awak mampu menyelesaikan masalah melibatkan kadar. Jadi masalah melibatkan kadar tadi adalah tu. Tu masalahnya. Jadi ini suruh tukar kilometer per jam kepada meter per saat. Jadi itulah masalah yang awak kena selesaikan. Jadi kelas, jadi untuk cikgu tadi tu untuk cikgu hari tu. Jadi cikgu akan beri latihan word dalam grup kelas kamu selepas tu. Jadi pastikan latihannya cikgu nak awak hantar screenshot markah awak dan tulis nama dekat grup. Okey? Dah faham sih? Cikgu akan bagi link word wall, awak pola dan word wall ya, dan awak send screenshot di grup. Okey kelas? Baik, cikgu. Boleh boleh. Okey. Okey, ya jak daripada cikgu hari tu untuk kelas. Okey. Cikgu harap awak dapat jawab exam awak dengan bagus minggu depan. Terima kasih, cikgu. Okey. Ya jak daripada cikgu, masih kelas. Bahadi hari tu masih. Terima kasih, cikgu. Sama-sama.